يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Sadaqallahul azim. Hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi
ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau hanya mereka mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu. Maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya, dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam, supaya kamu beroleh kejayaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau tiap-tiap seorang dari mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi, atau sebanyak itu lagi besertanya, untuk mereka menjadikannya penebus diri mereka dari azab seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka sentiasa berharap hendak keluar dari api neraka itu, padahal mereka tidak sekali-kali akan dapat keluar daripadanya, dan bagi mereka azab seksa yang tetap kekal. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Ma'idah, surah yang kelima pada juzuk yang ke-6, pada ayat yang ke-33 sehingga ayat 37. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang hukum hirabah. Hirabah ataupun hukum yang dijatuhkan kepada penyamun yang menyamun dan merompak di tengah-tengah jalan. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang kepentingan takwa dan berjihad pada jalan Allah, yang menjadi asas kepada kejayaan di akhirat dan juga kejayaan keberuntungan di dunia. Dan bagaimana menceritakan bahawa segala dunia dan isinya tidak memberi faedah sedikit pun kepada orang kafir pada hari kiamat kelak, walau mereka cuba menebus diri mereka supaya diselamatkan daripada azab dengan memberikan segala dunia yang ada, maka ia tidak akan memberi faedah dan manfaat. Kalau sebelum ini, pada ayat yang kita bacakan sebelum ini, 27 hingga 32, menceritakan tentang pembunuhan anak Adam. Seorang yang bertakwa kepada Allah, yang telah melakukan korban dengan penuh ikhlas, maka Allah menerima korbannya. Kemudian dia terkorban pada jalan Allah. Setengah ulama menyatakan bahawa bila mana diterima korban Habil, maka Allah Ta'ala ingin menerima korban daripada Habil yang lebih utama, iaitu nyawanya. Seolah-olah dia terus mendapat kurniaan, mendapat balasan daripada pengorbanannya. Dia korbankan kambing pada jalan Allah, maka terus Allah terima bukan sekadar kambingnya, Allah terima dia. Maka beliau menjadi bangsa kerakusan, mangsa ketamakan, mangsa cemburu dan dengki adiknya sendiri. Mana mengikut sebahagian ahli sejarah, Habil lah abang, Qabil ni adik, maka dibunuhnya. Maka Allah menjelaskan demikian telah tercatat hukum bunuh dalam kitab Taurat. Siapa yang membunuh satu nyawa seperti dibunuh semuanya. Siapa yang menghidupkan satu nyawa bererti dia menghidupkan semuanya. Bila Allah cerita tentang pembunuhan individu dan juga peranan individu yang menakutkan seorang individu
Maka Allah menyebut hukum yang lebih berat daripada ini pula. Bila sekumpulan manusia menakutkan manusia dengan cara menjadi perompak-perompak, dengan cara menjadi perampas-perampas di tengah jalan. Maka Allah menyebut, innama bahawasanya jazaa'ul ladzi, balasan-balasan, alladzina, orang-orang, yuharibun Allah, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kita tahu Allah SWT tidak boleh diperangi kerana Allah itu perkasa. Maka lafaz ini bersifat majazi, simbolik. Seolah-olah perbuatan mereka itu seperti memerangi Allah dan Rasul. Kerana yang melarang perbuatan itu Allah dan Rasul. Macam kita juga dalam sistem percakapan kita, kalau ini memang perlembagaan kata salah, bila seorang tu langgar, maka dikata lawan perlembagaan atau lawan yang di-Pertuan Agong. Memerangi yang di-Pertuan Agong. Kerana undang-undang ini diperakui. Maka Allah menyebut golongan yang memerangi Allah dan Rasul memberi maksud makna majaz, simbolik. Bila mereka melanggar perintah Allah dan Rasul, mereka melakukan kerosakan di muka bumi, maka mereka sebenarnya memerangi Allah dan Rasul. Dan siapa yang memerangi Allah dan Rasul? Sama ada di kalangan orang yang makan riba. Yang Allah sebut dalam Quran, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kalau kamu tak berhenti makan riba, maka kamu mengisytiharkan perang pada Allah dan Rasul. Dan sebagaimana disebut dalam hadis kursi, antara golongan yang memerangi Allah dan Rasul ialah yang memusuhi wali Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang padanya. Ini semua kesalahan-kesalahan besar bila Allah isytiharkan perang. Atau kesalahan memerangi Allah dan Rasul, ini kesalahan besar. Kalau kita belajar perlembagaan, ini dipanggil mandatory. Tak ada rayuan, tak ada apa. Hukuman sepanjang hayat ataupun gantung. Dia tak ada cerita 2 tahun, 3 tahun, tak ada. Ini akhtar tertinggi. Memerangi Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Supaya manusia semua tahu. Bila seorang melanggar perintah Allah dan Rasul, sebenarnya mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Kerana tidak ada hukum Allah, melainkan Allah Ta'ala nak pelihara bumi ni. Sebagaimana Allah nak pelihara manusia. Allah tak ada apa-apa faedah dengan hukumannya. Semua undang-undang yang Allah syariatkan, hudud, qisas, ta'zir dan lain-lainnya yang berkait dengan perintah dan larangan, semuanya untuk apa? Penjagaan manusia dan penjagaan bumi. Dan di dalamnya manusia menghuni atau tinggal. Lihat bila Islam mengharamkan judi, arak, kan ia merosakkan bumi. Macam mana? Ya, bila orang di dalamnya rosak, maka buminya rosak. Berlaku peperangan, perbalahan, permusuhan. Maka semua perkara yang melanggar perintah syarak, maka dinamakan sebagai melakukan kerosakan di muka bumi. Sebab itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi sesudah Allah mengelokkannya. Kerana Allah Ta'ala dalam menguruskan bumi, Allah turunkan syariat, perintah dan larangan. Waktu seorang meninggalkan perintah, melakukan larangan, dia telah melakukan kerosakan di muka bumi. Maka Allah sebut, apakah balasan orang yang melakukan hirabah? Yang dimaksudkan melakukan kerosakan di muka bumi ialah melakukan perompakan, melakukan atau menakut-nakutkan manusia di pertengahan jalan. Sama ada mengambil harta mereka, memalukan maruah mereka, ataupun membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Maka balasannya kata Allah, an yuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Baik, bila sebut perkataan yuqattalu, boleh saja Allah menyebut an yaqtulu ataupun an yuqtalu, mereka dibunuh. Tapi dia sebut an yuqattalu, maknanya diperangi habis-habisan. Memang tak akan bagi can, tak akan bagi peluang. An yuqattalu au yusallabu, atau mereka ini disalib. Di mana mengikut pandangan mazhab kita Syafi'i, selepas 3 hari dibunuh maka mayatnya akan disalib. Maka itu maksudnya, dibunuh, lepas lama dia akan disalib. Dibiarkan, tidak ditanam terus.
sebagai satu ingatan pengajaran kepada semua manusia dan sebagai satu penghinaan pada orang-orang yang suka melakukan rompakan di tengah jalan. Merompak. Ayat ini ialah ayat hirabah. Bila Allah menyebut sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerosakan di muka bumi, maksudnya melakukan rompakan di muka bumi. Mereka membentuk satu kumpulan dengan membawa senjata, lalu menyekat rombongan-rombongan, menyekat perjalanan-perjalanan manusia, atau mereka menceroboh tempat-tempat manusia, lalu mereka merompak. Mereka ambil harta, mereka bunuh nyawa, ataupun mereka rosakkan maruah. Maka Allah menyatakan golongan ini hendaklah dibunuh atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Dipotong tangan kanannya dan dipotong kaki kirinya. Maka ini secara bersilang. Au yunfau minal ard, atau dibuang daripada muka bumi ini. Yakni dibuang negeri. Setengah ulama menyatakan maksud dibuang di sini yakni dipenjarakan. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Demikianlah balasan penghinaan kepada mereka di dunia dengan hukuman tadi. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat kelak mereka mendapat azab yang dahsyat. Tuan-tuan, bila kita menyebut tentang hukum Allah, hukum Allah ini apakah bersifat zawajib atau bersifat jawabir? Bila kita sebut zawajir, yakni hukum bagi mencegah jenayah lain atau jenayah yang serupa berlaku lagi. Tapi apakah ia bersifat jawabir? Jawabir maknanya apakah bila seorang dikenakan hukuman di dunia, dia tak lagi kena hukuman di akhirat? Kebanyakan hukuman, bila kena kat dunia, kat akhirat tak kena lagi. Kalau dosanya dibalas di dunia, akhirat tak kena. Berlainan dengan orang yang melakukan rompakan. Yang merompak, yang menakut-nakutkan manusia menggunakan senjata. Mereka berkumpulan, lalu mereka membunuh, mengambil harta ataupun memalukan manusia. Maka mereka ini ialah golongan yang tidak akan mendapat apa-apa digugurkan hukuman ke atas mereka walaupun dimaafkan oleh orang yang menjadi mangsa. Hukumannya akan jalan. Ia berbeza dengan orang bunuh orang. Kalau orang tu bunuh orang bukan dengan cara merompak, maka keluarganya boleh maafkan dia dan boleh menerima dia. Tapi bagi orang yang merompak, keluarganya pun tak boleh maafkan. Dia akan dihukum dengan hukum ini. Hukum apa? Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki bersilang dan dibuang daripada negeri. Dan itu kehinaan di dunia. Akhirat kelak menantinya azab yang pedih. Illa alladzina tabu, melainkan orang yang bertaubat. Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka ditangkap. Fa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghafurur rahim, Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Baik, kita lihat untuk kita faham tentang hukum hirabah. Pertama, sebelum kita faham ayat ini, kita lihat apakah sebab turun ayat ini. Ayat ini kata ulama tafsir turun kepada qutta'ut turuq. Qutta' dia perompak jalanan. Kebiasaan mereka akan duduk di tempat tertentu menunggu laluan-laluan pedagang, menunggu laluan-laluan peniaga, lalu mereka pun akan merompak. Kalau kita sebut penyamun lah. Atau kita sebut kalau kat lautan, lanun. Mereka menunggu kapal-kapal, lalu mereka merompak. Ayat ini turun kepada mereka. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sekumpulan manusia daripada kabilah Uqlin dan Urainah datang menemui Nabi SAW. Dan mereka bertanyakan tentang Islam. Lalu mereka ini sepanjang duduk Madinah tak berapa sihat. Mereka merasakan bahawa cuaca di Madinah ini tidak sesuai untuk mereka. Lalu Nabi SAW membekalkan kepada mereka dengan sekumpulan unta. Beri sekumpulan unta. Setengah ulama kata antara 3 hingga 9 ekor. Dia beri unta. Wara'in, dan seorang penjaga unta. Dan baginda SAW menyuruh mereka untuk pergi ke padang pasir dan meminum air kencing unta dan susu unta. Artinya cuaca dekat Madinah tak sesuai untuk kamu, baik. Ni ada seorang pengembala, dia buat unta 9 ekor, akan iring kamu pergi ke padang pasir untuk proses rawatan.
Di sana kamu kena duduk tengah-tengah panas. Kat Madinah tak sesuai cuaca untuk kamu. Duduk tengah panas, minum air kencing unta dan minum susu unta. Lalu mereka pun pergi bergerak. Bila sampai ke satu tempat, mereka kembali murtad. Dan tidak cukup mereka murtad, mereka membunuh gembala unta tersebut. Dan bukan sekadar mereka membunuh, mereka mencincangnya. Masalu, cincang. Dan mereka mengambil dan mencuri unta tu. Terus curi unta tersebut. Maka beritanya sampai pada Nabi SAW. Artinya kumpulan kabilah Urainah dan Uqal, mereka asal datang, kononnya nak memeluk Islam. Kemudian mereka mengadu penyakit mereka. Maka Rasulullah bekalkan kepada mereka dengan unta dan seorang pengembala kambing. Gunalah unta ni dulu, minum susu dia, minum yang kencing dia untuk merawat penyakit kamu. Dan baginda SAW menyuruh mereka pergi pada satu tempat. Namun dalam perjalanan, kabilah Uqal dan Urainah ini merompak. Bunuh pengembala ini, mencincangnya dan mengambil unta semuanya. Lalu berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah mengerahkan para sahabat mencarinya. Akhirnya mereka dapat menangkapnya. Maka baginda SAW menjatuhkan hukuman bunuh dan memotong tangan dan kakinya secara bersilang dan membiarkan mereka mati di situ. Rasulullah jumpa balik, Nabi pun tangkap, Nabi bunuh juga di situ. Bunuh, Nabi potong kaki dan tangannya secara bersilang. Ini dipotong kanan, kaki kiri secara bersilang. Dan dikatakan sebab turun ayat ini kepada kaum Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Di mana Hilal bin Uwaimir al-Aslami kaumnya ada perjanjian dengan Nabi SAW. Perjanjiannya ialah jangan membantu mana-mana kabilah untuk melawan Nabi SAW. Dan sebagai balasannya Nabi SAW juga tidak akan mencampuri urusan kabilah lain kalau dia ada masalah dengan kabilah Hilal bin Uwaimir ini. Satu hari, ada seorang lelaki di kalangan orang Islam. Dia lalu di kawasan perkampungan Hilal untuk tujuan bertemu dengan Nabi SAW dan memeluk Islam. Tiba-tiba kabilah Hilal bin Uwaimir ini menangkapnya lalu membunuhnya. Membunuh, mengambil hartanya. Dia ambil harta orang ni, dibunuh. Maka berita ini sampai pada Nabi SAW. Maka Nabi pun pergi menghukum kaum ini. Dan dikatakan ayat ini juga turun kepada satu kaum di kalangan ahli kitab. Mereka ada perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu mereka memungkiri janji tersebut dan mereka menjadi perompak di tengah jalan. Maka turun ayat ini bagi menjelaskan hukuman terhadap mereka. Baik, kita lihat ada 3 riwayat tadi. Walaupun berbagai riwayat, tapi ia memberi maksud yang sama. Siapapun yang menggunakan kekuatan persenjataan dan dengan jumlah yang ramai, menakutkan orang yang berada yang sepatutnya diamankan, ditakutkan, dirompak, diambil harta dan dibunuh, maka hukumannya disebut hirabah. Hirabah. Baik, bila kita sebut tentang hirabah, salah satu daripada hukum jenayah hudud dalam Islam. Hudud dalam Islam seperti bunuh, maka dia balas bunuh. Al-qatl, kemudian qazaf, menuduh wanita yang suci berzina. Kemudian minum arak. Kemudian mencuri. Kemudian murtad. Dan kemudian hirabah. Hirabah yakni merompak. Disebut qutta'ut tariq. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan hukuman kepada qutta'ut tariq. Di mana para ulama, jumhur ulama menyatakan, termasuk mazhab kita, sesiapa yang membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya akan dibunuh dan disalib. Kalau ada perompak tadi, dia bunuh orang, dia ambil harta, kompletlah cara merompak, maka hukumannya ialah dia dibunuh, kemudian dibiarkan mayatnya 3 hari, lepas tu kena salib. Mayat salib selepas 3 hari, mayatnya begitu, untuk penghinaan bagi orang yang merompak. Dan siapa yang mengambil harta sahaja, kalau perompak tadi dia tak bunuh, dia cuma ambil harta, maka dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ia berbeza dengan orang mencuri dipotong tangan dia. Tapi kalau orang merompak, maka dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kemudian kalau sekiranya dia tak ambil apa-apa, dia cuma menakut-nakutkan saja. Dia mencuri pun tidak, membunuh pun tidak, saja dia nak sergah orang, dia nak malukan, nak perbodohkan orang, maka hukumannya ialah dibuang negeri. Di sisi kebanyakan ulama, maksud buang negeri di sini makna dipenjarakan dalam satu tempoh yang dianggap
munasabah oleh pemerintah. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kerana penjara ini termasuk dalam makna hukum ta'zir. Ta'zir yakni mengikut budi bicara pada pemerintah. Berapa tahun nak? Tapi penjara kena. Maka ini dinamakan sebagai haddul hirabah. Hukuman bagi hirabah. Andai kata keluarga mangsa tadi memaafkannya, dia tak akan beri kesan apa-apa. Hukuman tetap jalan. Siapa yang merompak, dia tidak boleh dimaafkan. Dia berbanding orang yang mungkin kita katakan seorang yang membunuh, dia boleh dimaafkan oleh wali dam, pemilik darah, yakni keluarga si mati. Tapi kalau seorang tu dah berada pada keadaan dipanggil hudud ini yang berkait dengan hak Allah, ini hak Allah, kerana menakut-nakutkan manusia. Islam melarang perbuatan menakut-nakutkan manusia walaupun dengan bergurau. Sabda Nabi SAW, tarwi'ul muslim zulmun. Menakut-nakutkan orang Islam itu adalah zalim, yakni berdosa. Kita takut-takutkan dia walaupun kita niat nak bergurau je pun tak boleh. Kerana asas kehidupan ini kita kena amankan orang, bukan takut-takutkan orang. Kita tak boleh hajar takut orang dengan apa cara sekalipun. Maka siapa yang menakutkan orang, artinya orang ni telah menceroboh hak Allah Ta'ala. Maka dia dikenakan hukuman hudud yang tidak boleh dimaafkan oleh mana-mana orang yang terbabit. Di mana syarat dikenali sebagai hirabah, ada 3 syarat. Baik, macam mana kita nak kenal dia perompak? Dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, bahawa dia ada kekuatan. Yani dia menggunakan kekuatan. Digunakan secara kekerasan. Dia berbeza dengan mencuri. Mencuri ni dia tak guna kekuatan. Dia menggunakan muslihat. Dia mengambil tanpa disedari. Ini dia menggunakan kekuatan. Macam mana kita nak tahu dia guna kekuatan? Dia ada senjata. Dia pegang besi, dia pegang kayu, dia pegang batu. Maka tak kira. Sama ada mereka ini sekumpulan ataupun seorang je. Ada orang merompak seorang, ada. Kan kita baca sejarah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia adalah penyambung jalanan. Tapi dia menyambung seorang ni je. Tapi dia sempat taubat. Jadi dalam hukum penyambung ini, biasa orang menyambung ramai lah. Tapi kalau seorang je menyambung, tengok, kalau dia menggunakan dengan pisau, menggunakan dengan parang, kayu, besi, dengan menakutkan, maka ini disebut hirabah. Dia kenakan hukum hirabah, walau dia seorang. Yang kedua, perbuatan atau jenayah ini berlaku dalam negara Islam. Ia bukan berlaku di negara bukan Islam. Negara di mana umat Islam yang memerintah. Maka sesiapa yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan rompakan dalam negara Islam, maka dia akan dikenakan hukuman hirabah. Dan yang ketiga, ialah dia mengambil harta tadi secara terang-terangan. An ya'khudhul mal mujaharatan. Dia ambil secara terang-terangan. Dia ambil pisau, beri harta di sini. Beri duit. Beri wallet. Maka ini namanya hirabah. Maka sama ada perompak ini, kata ulama, ia berada di tengah-tengah jalan ataupun di perkampungan-perkampungan. Dia ni grup. Maka kalau sama ada dia akan tinggal di jalan-jalanan, sama ada kawasan kampung ke, kawasan bandar ke, padang pasir ke, ikut pandai, ikut suka mereka, tapi dalam negara Islam. Tapi kalau dia merompak dalam negara bukan Islam, tak kena hirabah. Kenapa? Sebab itu negara bukan Islam. Dan syarat yang ketiga, dia ambil harta secara terang-terangan. Dia tak mencuri. Mencuri lain, mencuri mengambil harta secara rahsia. Maka dia ada hak dia. Dia ada hukuman dia. Tapi ini mengambil secara terang-terangan. Maka Allah Ta'ala menyebut hukumannya di sini adalah 4 jenis hukuman dunia. Sama ada ianya dibunuh sahaja tanpa salib, atau dibunuh berserta dengan salib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, ataupun dibuang daripada negeri. Dan setengah ulama saya katakan dibuang dalam negeri tadi, dia beri maksud mencuri. Dia dimaksudkan dengan dipenjarakan dia dalam satu tempoh. Baik, memotong tangan dan kaki secara bersilang, iaitu dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri.
Ini kalau sekiranya dia sekadar mengambil harta, dia tak bunuh orang. Tetapi kalau sekiranya dia membunuh dan mengambil harta, maka dia akan dihukum bunuh dan disalib. Kalau sekiranya dia membunuh tanpa mengambil harta, dia bunuh je, harta tak ambil, maka ketika itu hukumannya ialah hukuman bunuh. Dia dibunuh sahaja. Tapi bunuh, ambil harta, dibunuh sambil dia akan disalib. Kalau sekiranya dia mencuri, maka dipotong tangannya secara bersilang dengan kakinya. Baik, ini hukuman-hukuman di dunia. Adapun hukuman di akhirat kelak, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan. Seolah-olah nak beritahu jenayah ni, walaupun dia kena sudah hukum di dunia, dia tak lepas lagi akhirat. Itu yang kita sebut. Sebahagian hukuman, dia bersifat jawabir. Jawabir maknanya, seorang tu kalau dihukum di sini, contoh kalau seorang mencuri. Dia mencuri, hukuman dia potong tangan. Maka dia tak akan dihukum lagi akhirat kelak. Seorang yang berzina, maka dia disebat dengan 100 kali rotan, atau dia direjam kalau dia sudah berkahwin. Akhirat kena tak? Tak kena. Allah tak akan menduakan hukuman dia. Tetapi kalau hirabah, tidak. Hirabah, dosanya dihukum dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab dia menakut-nakutkan orang. Bayangkan bila kita katakan seorang dirompak tengah jalan, semua orang jadi takut. Apatah lagi dengan rompakan tadi diikuti dengan membunuh. Maka ini hirabah. Sebab itu setengah ulama menyatakan termasuk orang yang menceroboh rumah orang dengan bawa senjata lalu merompak tengah-tengah, ini juga hirabah. Kerana setengah ulama tidak mensyaratkan ia berada di luar kampung, di tengah jalan. Kalau berada di ceroboh rumah pun, yang biasa kita panggil merompak lah. Merompak, maka ini hirabah. Bawa senjata api 3-4 orang, masuk bank, masuk sekian. Maka ini juga termasuk makna hirabah. Kerana ada apa? Pertama, menakutkan orang. Yang kedua, menggunakan senjata. Yang ketiga, dia membunuh atau merampas harta. Maka balasan orang hirabah ini ialah dia tak akan lepas. Dunia dia kena, akhirat pun dia kena. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang keadaan mereka ini. Lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kehinaan hidup di dunia, walahum fil akhirah, dan akhirat kelak azabun azim, azab yang besar, azab yang pedih, azab yang dahsyat. Tapi di sana ada pengecualian. Illa allazina tabu, melainkan orang bertaubat. Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kena tangkap. Tapi kalau dia kena tangkap, kemudian dia kata saya dah taubat, tak akan dipedulikan. Sebab semua perompak penyamun bila kena tangkap, dia kata dia taubat. Taubat ialah sebelum dia kena tangkap. Maka kalau sekiranya belum ditangkap, dia dah taubat, dia jadi orang baik, maka dia tak kena hukum hirabah. Habis Ustaz, kalau dia pernah bunuh orang sepanjang dia merompak, atau dia pernah ambil harta orang, apakah dengan taubat lepas semua? Kita katakan dia cuma lepas hukum hirabah, tapi dia tak lepas hukum lain. Kalau waris yang mana keluarganya dibunuh, maka dia boleh menuntut ganti rugi, sama ada nak jalankan hukuman qisas, bunuh balik, tapi bukan nama hukum hirabah. Dinamakan hukum pembunuhan, al-qatlu ataupun qisas. Hirabah maknanya kaum keluarga ni tak boleh masuk campur. Itu hak kerajaan yang buat undang-undang ini. Tapi bila dia melibatkan, kalau dia tak kena hukuman hirabah sebab dia dah taubat dulu, namun keluarganya jumpa orang yang pernah bunuh keluarga dia, pernah merompak keluarganya, pernah ambil harta, maka keluarganya boleh proses satu undang-undang lain, iaitu dinamakan sebagai qisas, bunuh balas. Sama ada dia nak supaya orang dihukum bunuh kan telah membunuh keluarganya, atau menerima bayaran dam, ganti rugi 100 ekor unta. Dan sekiranya dia mencuri, saat dia tak bunuh tapi dia ambil harta, maka kaum keluarga ataupun orang yang diambil harta boleh menuntut dhaman. Apa itu dhaman? Dhaman satu hukum dalam Islam namanya ganti rugi. Katakan dia ambil duit, dia ambil emas. Dhaman dia akan menjamin hak mangsa. Contoh, waktu dia ambil emas, harga emas 1 gram waktu itu ialah 240. Tapi waktu dituntut oleh yang menjadi mangsa, harga emas dah 270. Maka dia kena bayar dhaman harga tertinggi. Itu maksud dhaman. Dhaman ni tuan-tuan, bila seorang tu ambil harta orang,
maka mangsa ni pun lapor nak minta ganti rugi, maka orang ni kena ganti seumpamanya atau senilainya atau nilai yang tertinggi yang ada pada perkara tersebut. Contoh, kalau seorang dia ambil basikal kita pun tuntut ganti rugi. Tapi basikal kita ni basikal yang agak rare. Kita memang special edition. Waktu kita beli tu 800. Sekarang kalau ada kat pasaran 8,000. Maka dia kena bayar apa? Dia kena bawa basikal yang sama yang rare atau nilai 8,000. Maka itu cara kaedah. Ini disebut dhaman. Kalau kita mengaji bab fiqh, ada bab khas kitabud dhaman, kitab dalam menyatakan tentang hukum ganti rugi. Jadi walaupun seorang ini terlepas hukuman hirabah, namun dia tak terlepas hukuman hudud yang lain. Cuma hirabah ni lagi teruk sebab dia akan, orang ni dia kena salib terang-terangan. Bukan salib kayu Kristian tu. Dia tak akan salib pattern Kristian tu. Dia bentuk kayu yang dipacak juga, yang akan dilebarkan bawahnya dan dilebarkan di atasnya supaya tangannya dapat diikat dan kakinya dapat diikat dan dibiarkan dalam satu tempoh yang dipikirkan perlu oleh pemerintah supaya menjadi pengajaran siapa yang merompak, siapa yang buat kerosakan, begini balasannya. Baik, selepas Allah cerita tentang hukum membunuh kisah Qabil dan Habil dan hirabah dan bagaimana balasannya, maka Allah Ta'ala mengajak orang-orang beriman supaya jangan buat kerosakan di muka bumi. Jangan membunuh. Tapi apa yang patut orang beriman buat? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Jangan kita contohi kisah Qabil tadi. Atau kisah ataupun kelompok-kelompok yang merampas satu orang, membunuh orang, menakut-nakutkan orang. Kita orang beriman ada acuan cara hidup kita sendiri. Iaitu apa acuan kita? Taqwa Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah apa-apa sahaja yang boleh mendekatkan kita pada jalan Allah. Perkataan wasilah di sini kata ulama iaitu jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mendampingi para alim ulama, sama ada kita istiqamah dengan amalan-amalan tertentu, menuntut ilmu sebagai satu wasilah untuk dekat dengan Allah. Cari wasilah. Dan wasilah juga tuan-tuan ialah satu kedudukan dalam syurga yang cuma diperolehi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mendengar muazzin, maka hendaklah kamu mengikuti kata-kata muazzin. Kemudian sesudah kamu jawab azan, kamu berselawat ke atasku. Siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat. Kemudian hendaklah didoakan supaya aku mendapat wasilah. Wasilah itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam satu tempat dalam syurga yang tidak layak melainkan hanya untuk seorang hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba Allah tersebut. Siapa yang memohon bagiku wasilah, maka halallah baginya, wajiblah baginya syafaat aku. Maka ini makna wasilah, iaitu kedudukan yang tinggi yang menjadi kepunyaan Nabi SAW. Jadi kita pun doa juga. Doa biar Rasulullah dapat wasilah, kerana ia menjadi wasilah untuk kita mendapat syafaat. Jadi bila Allah menyebut, wahai orang beriman bertakwa pada Allah dan carilah sebarang benda-benda, sebarang perkara, sebarang perbuatan, sebarang doa, apa sahaja yang mendekatkan kita pada jalan Allah. Wajahidu fi sabilih, dan berjuanglah sungguh-sungguh pada jalan Allah. Maksud berjuang sungguh-sungguh pada jalan Allah, hendaklah kamu sabar menanggung beban dan kesusahan. Sebab bila kita sebut jihad, artinya kita tanggung beban, tanggung susah. Kita belajar ni jihad. Kita berniaga jihad. Kita cari rezeki jihad. Sebab tanggung susah. Tapi jadikan ia pada jalan Allah. Kerana Allah. Bukan kerana tembolok kita, hawa nafsu kita. Biar kita cari rezeki kerana Allah. Supaya kita tak meminta-minta dan hina. Supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab memberi nafkah pada isteri, pada anak-anak, pada kedua ibu bapa kita. Biarlah kita belajar ni kerana Allah. Supaya kita dapat lepas daripada kemurkaan Allah, mengetahui yang wajib, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka biarlah kita terbeban seketika dalam proses kita mempelajari sesuatu ilmu. Maka ini disebut berjihadlah, yakni hendaklah kamu sanggup tanggung beban dalam melakukan sesuatu pada jalan Allah. La'allakum tuflihun, begitulah cara kamu akan mendapat kejayaan. Siapa yang tidak mampu menanggung beban, maka dia tak akan berjaya apa-apa.
Siapa yang tidak mau berjaga malam, maka dia tak akan mendapat apa-apa pun kejayaan. Siapa yang sanggup berjaga malam, maka dia akan dapat perkara yang mustahil difikir orang. Maknanya tuan-tuan, kalau kita sanggup tanggung susah dan apa jua perkara, apatah lagi dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kejayaan. Kita datang mood tak berapa elok untuk buat tu, buat ni, lalu kita lawan. Kita nak korban, tengok kena keluar duit banyak ni. Lepas tu daging pula kena bagi ke orang. Kalau kita boleh jual balik dapat untung banyak, rasa macam nak juga korban. Ni kena bagi orang, kita boleh makan sikit je. Sikit je kita ambil yang kena bagi orang. Kita fikir, oi, habis duit ni. Maka orang yang sanggup tanggung beban dan melaksanakan perintah Allah, dia berjaya. Tak apalah, biarlah habis duit, saya nak korban juga. Maka ini orang yang berjihad pada jalan Allah. Kemudian Allah bila menyebut kelompok orang beriman, Allah akan sebut orang kafir dan perangai, azab dan hukumannya. Sesungguhnya orang kafir, kalau sekiranya mereka mempunyai segala kekayaan di langit dan di bumi dan seganda daripada itu, untuk menebus diri mereka daripada mendapat azab Allah pada hari kiamat kelak, Tuhan tak akan terima. Diriwayatkan berhubung dengan ayat ini, kata Nabi SAW, satu hari nanti dibawa seorang lelaki daripada ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kedudukanmu dalam neraka? Maka jawab lelaki ini, seburuk-buruk tempat. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu sanggup menebus supaya dapat bebas dengan penuh bumi ini emas, ketang emas? Maka jawabnya, ya wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dahulu waktu di dunia aku cuma minta sikit je, itu pun kamu tak boleh bagi. Ini kan pula nak minta banyak. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kehidupan kita, banyak mana tuntutan Allah pada kita di dunia. Sembahyang cuma 5 waktu. Puasa cuma sebulan Ramadan. Haji cuma sekali seumur hidup. Zakat cuma 2.5%. Semua yang Allah minta daripada kita untuk kita melaksanakan perintah cuma sikit. Berbanding bahagian hawa nafsu kita yang banyak. Minta sekejap je, solat subuh. Lepas tu nak tidur, tidurlah lepas tengah hari. Lepas tu sembahyang zuhur kejap. Lepas tu buatlah nak buat apa pun. Tetapi manusia gagal untuk mematuhi komitmen tadi. Maka bagaimana diharapkan dia akan dapat beri semua? Walaupun atas nama menebus dirinya daripada neraka Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar, dan mereka berusaha untuk keluar daripada neraka. Wa ma hum bikharijin minha, selama-lamanya orang kafir tak boleh keluar. Walahum azabun muqim, bagi mereka azab yang kekal abadi. Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan orang kafir kekal dalam neraka. Manakala orang beriman, mereka berjaya di dunia dan mereka berjaya di akhirat kelak. Baik, kenapa disebut ayat ini? Untuk menyebut golongan yang melanggar perintah Allah, wa imma kita bunuh seorang tu, atau penghirabah, atau sebelum ini kisah Yahudi yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka ini di tempat yang sama. Kerana melanggar perintah Allah, kerana menceroboh peraturan-peraturan Allah, maka engkau mereka ini boleh bawa kepada kekufuran yang menjadikan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.